Okay guys, Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. Dah record ke belum ni? Okay dah. Okay, so hari ni kita sebenarnya masih di dalam bab elektrik dan kemagnetan, tetapi tajuk yang saya akan terangkan adalah komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. So pada hari ini apa yang saya akan terangkan adalah, pertama adalah fuse, okay, dan B dawai bumi, C pemutus lita, D pengalih kilat dan suis. Okay, semua ini adalah komponen yang ada dalam peralatan ataupun sistem pendawaian rumah kita. Untuk pengetahuan awak, selama ni awak tak ambil kisah, sekarang awak kena ambil kisah. Okay, so mungkin awak adalah bakal engineer. Okay, so awak kena ambil kisah lah kan, dan bakal ketua keluarga, so awak kena ambil tahu semua ini. Okay, demi menjaga kesejahteraan keluarga awak. Okay, so untuk pertama sekali saya nak terangkan lah, kenapa komponen-komponen keselamatan ni diadakan ataupun di-invent ataupun dicipta. Okay, semua komponen-komponen ini dicipta untuk mengelakkan kemalangan jiwa yang selalunya berlaku disebabkan oleh peralatan elektrik. Okay, so untuk mengelakkan kemalangan ni, okay, jadi terciptalah komponen-komponen ini, iaitu fuse, dawai bumi, pemutus lita, pengalih kilat dan juga suis. Okey, pertama sekali saya ingin menerangkan tentang fuse. Okey, so fuse ni dia mempunyai takat lebur yang rendah. So apa jadi kalau dia mempunyai takat lebur yang rendah? Maksudnya dia akan senang cair. Okey, dan biasanya nilai yang ada dekat fuse kita panggil sebagai nilai fuse. Nilai fuse. Okey, so apa fungsi fuse ni? Okey, so fungsi pertama dia, apabila arus yang lebih mengalir daripada nilai fuse, okey, apabila arus yang lebih mengalir daripada nilai fuse, okey, arus yang mengalir lebih daripada nilai fuse, okey, fuse ni akan cair, dia akan terbakar. Okey, dia akan cair dan terbakar. Okey, dan dia adalah fungsi dia untuk menghalang arus yang lebih untuk mengalir daripada fuse. Okey, so biasanya fuse ni berada dalam kotak fuse. Dekat rumah awak ada kotak yang besar tu. Okey, dalam itu ada kotak fuse, dalam tu ada fuse lah. Tu nama dia kotak fuse. Obviously, apa yang saya merepek ni. Okey, jangan risau. So, dan biasanya sistem pendawaian ni akan disambungkan pada dawai hidup. Dia akan disambungkan pada dawai hidup. Okey, dia akan disambungkan pada dawai hidup. Dan nilai fuse yang paling sesuai, okey, nilai fuse yang paling sesuai adalah dia akan letak fuse yang tinggi sedikit daripada arus yang sepatutnya mengalir. Contohlah, peralatan elektrik tu memerlukan dalam 12 ampere. Okay, so fuse yang akan diletak adalah 13 ampere. So kalau arus yang mengalir lebih daripada 13 ampere, fuse itu akan terbakar. Okay, faham? Dan bagaimana awak nak tahu arus yang diperlukan? Okay, kita menggunakan persamaan ini. Arus sama dengan kuasa bahagi voltan. Okay, ini jalan kiranya. Arus sama dengan kuasa bahagi voltan. Okay, dan jenis fuse pula, kita ada dua jenis fuse, iaitu fuse dawai dan fuse cartridge. Okey, apa itu fuse dawai? Okey, fuse dawai ni adalah dawai fuse ni, okay, untuk fuse dawai, dia ada dawai yang boleh diganti apabila terbakar. Kita gantikan dawai itu saja. So biasanya fuse dawai ni berada dalam kotak fuse. Berada dalam kotak fuse. Okey, so dawai ni boleh diganti.
Kemudian kita ada fuse cartridge, dia yang kecil. Biasanya dia berada dalam palam 3 pin ataupun peralatan elektrik yang mempunyai palam 3 pin. Okay, dia ada fuse yang kecil, sebab tu kita panggil cartridge. Okay, dan biasanya nilai yang ada adalah 1 ampere, 2 ampere, 5 ampere, 10 ampere dan 13 ampere, bergantung kepada peralatan elektrik yang digunakan. Okey, itu adalah fuse cartridge. Okey, ada dalam palam 3 pin. Okey, faham? Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang dawai bumi. Okey, dawai bumi ni adalah salah satu sistem keselamatan yang ada dalam sistem pendawaian rumah kita. Okey, apa fungsi dawai bumi ini? So, dawai bumi ni dia mempunyai rintangan yang rendah. Dia mempunyai rintangan yang rendah dan menghubungkan peralatan elektrik ke mana? Kalau bumi, mestilah ke bumi lah. Okey, so apa jadi apabila berlaku kebocoran elektrik? Okey, arus elektrik yang bocor tu akan disalurkan ke tanah. Okey, ataupun ke bumi. Kerana apa? Supaya mengelakkan arus yang bocor itu terkena individu. Okey, mengelakkan renjatan elektrik berlaku. Okey, itu adalah fungsi dawai bumi. Okey, so biasanya dalam rumah awak mesti ada dawai bumi confirm. Okey, sebab apa? Sebab kalau peralatan elektrik tu rosak ataupun awak tak gunakan, okey, elektrik akan terus mengalir. Okay, so kalau dia mengalir, dia nak pergi mana? Yang bocor tu, dia akan pergi ke tanah. Okay, kemudian kita juga ada pemutus litar. Okay, pemutus litar terbagi kepada dua. Pertama sekali kita ada pemutus litar miniatur ataupun kita panggil sebagai MCB, Miniature Circuit Breaker. In English near. Okay, so apa fungsi pemutus litar miniatur ni? Fungsi dia adalah untuk melindungi dawai daripada rosak. Okay, melindungi dawai daripada rosak apabila arus yang tinggi melaluinya. So, dia tak nak semua dawai rosak, dia akan putuskan sebelum dia rosakkan semua dawai. Okey, sebab itu dipanggil pemutus litar miniatur. Melindungi dawai daripada rosak. Kemudian kita ada pemutus, nampak tak? Kemudian kita ada pemutus litar bocor ke bumi ataupun kita panggil ELCB, Earth Leak Circuit Breaker. Okey, so apa fungsi dia? Pemutus litar bocor ke bumi ni apabila arus yang berlebihan mengalir. Okay, apabila arus berlebihan mengalir, okay, so dia nak melindungi, sorry ada typo kat sini. So dia nak melindungi litar daripada kebocoran elektrik. Okay, so arus yang mengalir tu adalah arus bocor yang mengalir tu daripada, contohlah daripada dawai bumi ni banyak sangat arus yang mengalir, arus bocor. So itu adalah fungsi pemutus litar bocor ke bumi. Dia akan melindungi litar daripada kebocoran elektrik. Dia akan putuskan litar tersebut. Okay, sebab tak nak arus bocor yang berlebihan tu, okay, merosakkan peralatan elektrik. Okey, so itu adalah fungsi pemutus litar. Dia juga melindungi litar daripada kebocoran elektrik. Okey, dan kita ada pengalih kilat. Okey, namanya awak dah tahu kilat, mesti ada kena mengena dengan kilat, obviously. Okey, so pengalih kilat ni fungsi dia adalah untuk melindungi peralatan elektrik daripada rosak akibat dipanah petik. Biasanya, okey, pengalih kilat ni akan dipasang pada tempat yang tinggi sekali lah, bangunan atas sekali. Kalau awak rumah awak 2 tingkat, atas 2 tingkat tu. Kalau rumah awak 11 tingkat, rumah flat, dia atas sekali lah, tingkat 12. Okey, sebab apa? Sebab kilat dia takkan nak masuk ke rumah awak. Dia akan pergi ke pengalih kilat ini. Okey, dia akan pergi ke pengalih kilat ini. So dia akan dipasang di tempat paling tinggi.
paling tinggi. Okey, maafkan kesan saya buruk. Okey, tapi tak apa, janji awak fahamlah saya cakap ni. Okey, so apabila kilat memanah pengalih kilat tersebut, dia akan membawa arus kilat itu ke bumi. Sebab apa? Dia akan mengelakkan peralatan-peralatan elektrik yang ada daripada rosak. Okey, so dia tak nak peralatan elektrik yang ada dekat rumah kita rosak, okey, ataupun berlaku litar pintas, kotak fuse tendang, semua benda lah tu. So dia akan mengalihkan kilat ke bumi. Okey, sama je macam dawai bumi, dia akan mengalihkan kebocoran elektrik ke bumi. Pengalih kilat akan mengalihkan kilat tadi ke bumi. Okey, kalau perasan, kalau tak pernah tengoklah pengalih kilat ni dekat KLCC, okey, kalau perasan dekat KLCC, saya dikit kat sini lah. Okey, KLCC, warna kosong. Okey, KLCC atas dia ada macam ni, betul? Ni ada macam tiang bersebulat. Okey, itu adalah pengalih kilat. Okey, so KLCC ni dia adalah bangunan yang sangat-sangat tinggi, pencakar langit kan. Jadi potensi dia untuk terkena panahan kilat adalah sangat-sangat besar sebab dia dekat je dengan langit, betul tak? So jadi KLCC ada pengalih kilat dekat atas tu. Okey, yang macam batang tu tinggi, hujung sekali tu adalah pengalih kilat, kan? Dan dia berada di tempat yang paling tinggi, hujung KLCC tu, dekat situlah tempat dia berada. Tu kalau awak tak pernah tengok lah. Okey, kalau dekat flat-flat saya tak pasti dekat mana ada. Saya tak pernah tengok lagi. Kita tak pernah nampak. Tapi kalau awak nak tengok, kalau rumah tingkat atas sekali, awak boleh nampak lah. Okey, dia akan ada satu je batang besi yang panjang tercacak. Okey, itu adalah fungsi dia untuk mengalihkan kilat supaya tak berlaku litar pintas, lagi tak berlaku apa lagi? Tak terbakar awak punya rumah, peralatan elektrik awak tak rosak. Sebab apa? Kilat ni dia mempunyai arus elektrik yang sangat-sangat tinggi dan boleh merosakkan peralatan elektrik awak. So sangat-sangat bahaya. Okey, dan akhir sekali kita ada suis. Suis ni biasanya disambungkan pada dawai hidup. Okey, apa fungsi suis? Suis ni dia dia tak akan membenarkan arus mengalir masuk melalui dawai hidup. Biasanya dekat suis yang kita on off tu, okey, ada suis. Lagi satu dekat kotak fuse awak ada switch juga. Okey, kalau tutup dekat situ, semua soket tak boleh dihidupkan. Okey, tetapi kalau buka kat situ, awak ada pilihan untuk hidupkan peralatan elektrik yang mana. Itu adalah fungsi switch. Okey, faham? So hari ni kita dah belajar apa? Kita dah belajar tentang komponen-komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Kenapa ada komponen-komponen ni? Kenapa komponen-komponen ni dicipta? Obviously untuk mengelakkan kemalangan jiwa yang selalunya berlaku akibat elektrik. So orang-orang yang bijak ni, dia telah mencipta peralatan ini untuk keselamatan semua rakyat, keselamatan manusia-manusia sejagat. Kau? Okey, so kita ada kat sini fuse. Okey, fuse ni dia ada takat lebu yang rendah. So maksudnya dia akan cair kalau arus yang melebihi nilai fuse tersebut mengalir. Okey, lepas tu fuse ni ada dua jenis. Kita ada dawai dan juga cartridge. Okey, biasanya dawai ni ada dalam kotak fuse. Okey, kita boleh tukar dawai dia sahaja. Okey, dan untuk cartridge biasanya ada dalam palang 3 pin. Biasanya kita boleh tukarkan apa nama tu, cartridge tu lah. Kita boleh tukarkan dia punya dawai. Okey, so kemudian kita ada dawai bumi. Dawai bumi adalah salah satu sistem keselamatan yang ada dalam komponen. Okey, kenapa? Sebab dia mempunyai rintangan yang rendah dan menghubungkan semua peralatan elektrik ke bumi. Jadi kalau ada apa-apa kebocoran, awak tak akan terkena renjatan elektrik. Sebab apa? Sebab kebocoran tadi tu akan dibawa ke tanah.
Okey, dan kita ada pemutus litar. Pemutus litar ada dua. Ada MCB dan ELCB. MCB pemutus litar miniatur. Okey, ELCB pemutus litar bocor ke bumi. Dua-dua fungsinya untuk memutuskan litar. Satu untuk melinggi dawai daripada rosak, satu lagi untuk melinggi arus berlebihan daripada mengalir. Arus apa? Arus yang bocor. Okey, kemudian kita ada pengalir kilat. Okey, fungsi adalah untuk mengelakkan peralatan elektrik rosak akibat dipanah peti. Okey, ataupun rumah awak terbakar ke akibat dipanah peti. Okey, selalunya dia akan dibina di tingkat yang paling atas sekali. Okey, kemudian kita ada suis. Suis biasanya disambungkan pada dawai hidup untuk tidak membenarkan arus mengalir. Okey, kita boleh on, boleh off suis. Okey, itu saja daripada saya, Miss Ash, di e-tuition. So saya akan terangkan masih dalam bab elektrik dan magnet, tetapi saya akan terangkan tentang keselamatan elektrik. Okay, bye. Thank you guys. Assalamualaikum. Okay, jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen dekat bawah. Okay, suka ke tak suka ke? Nak saya cakap lagi kuat ke? Nak saya cakap lagi fun ke? Nak saya borak-borak sikit ke? Boleh komen je kat bawah ni. Jangan risau. You guys boleh demand. So, jangan lupa follow kami di IG dan juga Twitter. Okay, jangan lupa kongsikan dekat kawan video-video ini. Okay, kalau ada apa nak request, boleh request dekat kami. Okay guys, thank you semua. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini adalah bermanfaat kepada awak semua. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Bye.